Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Nur Syazwani Sapusham. Kita mulakan dengan perkembangan pasukan petugas khas COVID-19 yang terdiri daripada pertubuhan bukan kerajaan dan pengusaha memohon agar kerajaan menyediakan satu lagi pakej rancangan yang mengutamakan sektor perniagaan yang terjejas susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Sekretariat pasukan petugas itu dilaporkan sudah menyerahkan memorandum yang terdiri daripada 13 perkara yang perlu diberi tindakan segera. Ia termasuk melanjutkan moratorium bank kepada semua jenis pinjaman perniagaan sehingga 31 Disember 2021 dan subsidi 50% bil elektrik sehingga tempoh sama. Dan untuk berbincang lanjut, kita akan bersama dua pemain industri iaitu Presiden Dewan Perniagaan Digital Malaysia Chris Daniel Wong dan Naib Presiden 1 Dewan Perdagangan ASEAN Chamber of Commerce Datuk Abdul Malik Abdullah. Kita nak mulakan dengan Datuk Malik. Datuk, bagaimana Datuk melihat memorandum yang diserahkan ini? Adakah tindakan yang dikemukakan itu perlu dilakukan segera? Assalamualaikum dan terima kasih kerana menjemput Dewan Perdagangan ASEAN Chamber of Commerce and Industry. Pertama sekali, kami rasa terpanggil kerana memandangkan situasi COVID-19 yang menjejaskan banyak perniagaan dan semakin banyak perniagaan yang sedang bergulung tikar, dan juga ini akan mengakibatkan kesan yang sangat negatif kerana unemployment rate pun akan naik mendadak dan secara tidak langsung juga akan menjejaskan negara kita kerana dia juga akan menyebabkan gejala-gejala yang tidak positif seperti jenayah dan sebagainya pun akan naik. Jadi pandangan kami terpanggil dan kami telah berjaya mengumpul sebanyak 113 association, NGO, SME, SMI berganding bahu dan membuat satu keputusan sesama sendiri untuk meminta kerajaan untuk membantu kami dengan 13 agenda ataupun memorandum yang ada 13 teras ni, kerana kami lihat bahawa benda ni sangat penting. Masa ni kerajaan dan pihak SME, SMI patut bekerjasama untuk menangani masalah ni, kerana apa yang kami lihat, walaupun kerajaan membantu tetapi bantuan yang diberikan tidak cukup, tidak memadai, kerana kadang-kadang ada masalah yang tersirat seperti pinjaman bank moratorium. Kami rasa pinjaman bank moratorium ni dia kena orang kata blanket approval, tetapi apa yang jadi sekarang, kebanyakan bank masih lagi mengenakan faedah. Walaupun memberi moratorium tetapi memilih yang mana boleh dapat moratorium, ada kata business catering contohnya berisiko tinggi, dia tak bagi. Dan ada yang bagi tapi dia melambatkan tapi menambah interest juga. Jadi apa faedah yang dapat pada SME ni? So kami rasa memorandum ni telah sampai kepada 12 kementerian dan kami memohon dan sangat-sangat berharap bahawa kerajaan akan prihatin dan membantu pihak kami. Bagaimana pula dengan Chris? Adakah Chris berpendapat setuju dengan memorandum ini? Terima kasih. Selamat pagi. Kami bersama 113 NGO seperti mana yang Datuk Malik sebut tadi itu telah menyerahkan memorandum. Jadi kami amat bersetuju dengan 13 perkara yang kami dah utarakan, terutamanya kepada pihak yang amat berhormat Perdana Menteri. Selain daripada moratorium yang disebut oleh Datuk Malik tadi itu, saya nak sebut tentang pelesenan dan juga penyerahan audit tahunan kepada pihak SSM. Rata-rata kita tahu bahawa bulan 1 sampai bulan 3 adalah bulan yang amat sibuk untuk company, untuk syarikat buat filing terhadap permohonan pelesenan baru dan juga audit tahunan. Jadi kita mintalah pihak kerajaan supaya dapat waive daripada segi licensing dan juga memanjangkan tempoh untuk penyerahan audit kepada pihak SSM, walaupun bulan 6 dan income tax pada bulan cukai persendirian pada bulan 4, tapi kita mohon supaya benda ni kita boleh panjangkan kerana banyak pihak sekarang ni tengah bergelut dengan aliran tunai masing-masing, apatah lagi dengan pekerja yang
Kita nampak ni walaupun baru dibuka 2 hari lepas, tetapi kita masih nampak tiada peningkatan lagi yang ketara di dalam aspek bisnes mereka. Dato' Malik, jika ya kerajaan boleh bentangkan satu lagi pakej rangsangan baharu, apa sebenarnya yang boleh ditambah baik? Pihak kami sebenarnya rasa bahawa keseriusan benda ni sekarang semakin teruk. Banyak perniagaan yang sedang tutup kedai, dan kami juga ada masalah dengan pembayaran sewa kerana pemilik kedai ini banyak yang tidak betul ansur dan tidak mau membantu. Jadi walaupun dia tidak ada campur tangan yang direct daripada pihak kerajaan, tapi kerajaan boleh minta tolong dengan pemilik kedai ini, owners of the shop lot, supaya mungkin kita boleh buat satu rancangan yang kami beri kepada pihak kerajaan, 1/3 dibayar oleh kerajaan, 1/3 dibayar oleh tuan punya kedai, 1/3 dibayar oleh pengusaha atau pengusahawan tu. Kerana beban yang paling teruk yang kami kena bayar adalah dua benda, iaitu sewa dan juga gaji. Jadi kalau semua premises ni tidak dapat membayar gaji dan tutup kedai, dia juga akan memberi kesan yang sangat negatif kepada ekonomi, dan jangka masa panjang dia akan mengugat kemakmuran negara kita. Jadi saya rasa ini sangat serius. Oleh itu kami juga telah mengesyorkan kepada pihak kerajaan untuk mengundang industri player untuk berbincang bersama-sama macam mana kita boleh cuba mencapai dan menolong pihak usahawan kami ini dari segi 13 teras yang kami telah syorkan kepada kerajaan. Chris, kita juga nak memahami sebenarnya adakah pakej rangsangan yang sudah dibentangkan sebelum ini tidak memadai, terutamanya dari sektor perniagaan digital? Memang saya setuju sangat dengan apa yang Datuk Malik sebut tadi itu. Apa yang ada sekarang ni tak cukup, dan juga kita dah melalui fasa-fasa yang berlainan sampai balik ke fasa PKP walaupun dilonggarkan. Jadi memang tak cukup. Kalau kita tengok pada sudut perniagaan digital, pada mulanya semasa PKP 1.0 dan kemudiannya kepada PKPP CMCO 1.0, kita nampak walaupun ada peningkatan bisnes dalam perniagaan digital, tetapi sekarang ni kita nampak masih ramai yang tengah orang kata membeli secara dalam talian, tetapi pendapatan dalam talian tu dah menurun. Kenapa menurun? Sebab yang saya sebut tadi tu, aliran tunai tu dah berkurangan. Saya terbacakan laporan Bank Dunia yang mengatakan bahawa online sales, pendapatan online sales telah pun berkurangan sebanyak 6% di serata dunia. Jadi kita memang jangkakanlah bahawa di Malaysia ni pendapatan online sales pun berkurangan sama sekali. Peratusannya saya tak pasti, tapi memang berkurangan. Yang saya nak tambah sekali lagi ni ialah memorandum yang kita serahkan 13 pointer itu, kami juga mensyorkan kepada pihak kerajaan untuk mengadakan satu jawatankuasa bertindak bersama dengan pihak industri, di mana jawatankuasa ini boleh orang kata boleh dibarisi, bukan saja wakil daripada kementerian-kementerian berlainan, terutamanya seperti Kementerian Komunikasi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Dalam Negeri, kementerian dan sebagainya lah. Tetapi juga wakilnya daripada pemain industri, terutamanya industri PKS, supaya suara kita boleh didengar dan juga apa-apa cadangan kita boleh dimasukkan sama sekali. Sekarang ni yang kita nampak ada discussion, ada diskusi bersama dengan pemain industri, tetapi kebanyakannya bersama dengan sektor pembuatan, sektor penghilangan dan juga sektor-sektor yang besar. Tapi sektor PKS ni bukan saya nak kata pinggirkan, tetapi suara kami tidak didengar. Jadi kami syorkanlah supaya satu jawatankuasa bertindak bersama diadakan bersama kami. Datuk Malik, kita ada beberapa minit saja lagi. Mungkin Datuk boleh menjelaskan harapan Datuk apabila beberapa sektor perniagaan masih lagi belum dibenarkan beroperasi, tapi sekiranya PKP dilanjutkan, apa harapan Datuk Malik? Harapan saya ialah pihak kerajaan kena menilai dan betul-betul memantau, kerana
pandemik ni yang berlaku pada bulan Mac 2020 yang kita rasa masa tu mungkin akan berlangsung 6 bulan ataupun 3 bulan, tapi sekarang nak hampir-hampir setahun dah. Jadi dalam keadaan ni bisnes-bisnes yang ada kat Malaysia ni semakin teruk, aliran tunai semakin teruk, banyak masalah yang ditangani oleh pengusaha-pengusaha kita. Jadi daripada menambah baik dan menambah apa yang patut tolong pada rakyat, pada usahawan ni, kami rasa contohnya macam levy. Sebelum ni untuk pekerja asing ada levy 25% diskaun. Tetapi dalam pakej rangsangan baru tak ada langsung menyebut tentang 25% ni. Dan kami juga harap yang subsidi gaji ni kena berlangsung sampai bulan Disember. Kerana pandangan kami ada kemungkinan besar pandemik ni akan menggugat perniagaan-perniagaan kita dan akan ada lagi efek ke atas perniagaan hingga hujung tahun 2021. Oleh itulah kami membuat semua permohonan kami berdasarkan pada 31 Disember 2021. Dan harapan kami ialah bahawa kerajaan akan menjemputlah kami sesama duduk satu meja untuk brainstorm dan tengok macam mana kita boleh menyelamatkan ekonomi negara Malaysia dan membantu SMI dan SME ini. Jadi kami bukan berhasrat untuk memberi penekanan, pressure pada government, tetapi nak bekerjasama dengan government supaya kita boleh buat SOP-SOP yang sesuai dengan industri-industri, kerana kami industri captain. So they need our guidance and advice before they make the policy. Dan lepas rakyat tak puas hati lah, lepas tu kena revise balik. Tak sesuai lah untuk dua-dua pihak. Itu pandangan saya. Okey, baik. Chris, secara ringkas juga kurang daripada seminit, mungkin saranan Chris bagi mereka ataupun PKS yang masih belum mengadaptasi kepada perniagaan digital, apa saranan Chris secara ringkas, Chris? Saranan saya, pandemik ni akan berlangsunglah lagi setahun ataupun setahun setengah sebelum kita dapat herd immunity di serata dunia dan juga di Malaysia. Jadi benda ni tidak akan berlepas ataupun berakhir dengan secepat mungkin. Mungkin pandemik ini masih berada di negara kita dalam masa setahun. Pihak kita bukanlah nak confrontation, kita bukan konfrontasi dengan pihak kerajaan, tetapi kita nak berdiskusi dengan pihak kerajaan. Jadi kita mohon supaya kita boleh duduk semeja dengan pihak kerajaan supaya kita dapatkan konsensus bersama apabila pihak kerajaan roll out apa-apa polisi yang baru, terutama di dalam sektor pendigitalisasi dengan PKS ni. Jadi kami berharap selepas ini pihak kerajaan boleh berbincang bersama kami. Itu harapan saya.